Rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Babut taubah, bab yang membicarakan tentang taubat yang dipetik daripada kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Wa qala al ulama, maka berkatalah ulama. Jadi Imam Nawawi, jadi dosa kecil pun wajib kita bertaubat, apatah lagi dosa besar. Wa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, dan jika sekiranya maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan tadi di antara hamba dan di antara Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, dia tidak ada kaitannya dengan hak anak Adam, yakni dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jika sekiranya kita meninggalkan solat, meninggalkan puasa, itu semua hukum hakam yang melibatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada kaitannya dengan manusia lain. Falaha salasatu syurutin, maka syarat bagi taubat yang mana dosa kita di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah 3 syarat. Falaha, baginya, salah satu syurutin, baginya 3 syarat. Apa dia yang pertama? Ahaduha, salah satu daripada syaratnya, ayyuqalli'a an ma'siyati, hendaklah kita meninggalkan maksiat. Kalau tak semayang, kita tinggalkanlah tuan-tuan. Daripada meninggalkan sembahyang tadi, mula kita bertaubat kepada Allah dan mengerjakan sembahyang. Jika sekiranya melibatkan riba, kita tinggalkan sistem perbankan, sistem muamalah yang mengamalkan riba. Sebaliknya kita cari alternatif yang Islami punya. Wasani an dima an fa'liha, yang kedua, hendaklah kita menyesal terhadap dosa-dosa kita. Yakni dengan merasakan di dalam hati kita bahawa kita telah melakukan dosa dan betul-betul bersalah dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasalisatu ay ya'zima alla ya'uda ilaiha abada, maka hendaklah kita berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Yakni berazam dengan jazim, dengan bersungguh-sungguh, dengan taubat nasuha, bahawa kita tidak akan lagi mengulangi perbuatan dosa yang melibatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 syarat yang telah ditetapkan daripada kata-kata ulama lah, berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertamanya dia kata, hendaklah kita meninggalkan maksiat yang kita lakukan tersebut. Wasani an yandima an fi'liha, hendaklah kita menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Wasalisu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada, hendaklah kita berazam untuk tidak lagi kembali melakukan dosa tersebut. Jadi azam ni tuan-tuan 90% lah, 90%, 80%, 80% ke atas, itu yang dikatakan azam. Dia beza dengan cita-cita. Cita-cita dia rendah sikit. Azam ni yang paling tinggi sekali. Azam ni yang paling tinggi sekali dah. Bahkan 100% kita memang tak nak dah buat kemungkaran, dosa yang melibatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka berkata lagi, kata Imam Nawawi, dia nakalkan di kalangan kata-kata ulama, fa in fuqida, jika sekiranya hilang ahadu salah satu daripada tiga perkara tersebut, lan tasihha taubatuhu, maka tidak sahlah taubatnya. Jika sekiranya hilang salah satu daripada tiga syarat, sebagai contohnya, kita dah menyesal, kita dah berazam untuk tidak lagi kembali melakukan dosa tersebut, tetapi masih lagi terlibat dengan dosa. Dah istighfar dah, taubat dah. Istighfar adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat, ini syarat-syarat taubat. Sebab itulah kita kena bezakan di antara istighfar dengan taubat. Istighfar kita minta ampun, astaghfirullahalazim, maka tindakannya tiga perkara tadi. Tindakannya mesti melalui taubat. Sebab itulah dalam hadis, apabila Nabi SAW membicarakan tentang taubat, Nabi sertakan istighfar dan taubat sekali. Nabi ni tuan-tuan, dia beristighfar kepada Allah lebih daripada 100 kali, dan juga bertaubat kepada Allah lebih daripada 100 kali. Disebut dalam satu hadis. Maknanya Nabi tidak pisahkan di antara istighfar dan taubat. Walaupun baginda Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dosa, tetapi istighfar dan taubat baginda Rasulullah itu tanda ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai tanda perhambaan kepada Allah. Dan ada juga ulama menyatakan bahawa taubatnya baginda Rasulullah adalah taubat untuk umatnya, yakni untuk kita. Dan yang ketiganya, taubat baginda Rasulullah SAW dalam keadaan baginda maksum, adalah bertujuan supaya nak mengajar kepada kita, kalaulah Nabi SAW yang maksum pun beristighfar, bertaubat kepada Allah lebih daripada 100 kali, maka bagaimana dengan kita yang tidak maksum ini, yang sentiasa melakukan dosa? Maka lebih-lebih lagi lah kita perlu istighfar dan taubat. Jadi dia kata Imam Nawawi, fa in fuqida ahadun salasati, jika sekiranya hilang salah satu daripada syarat-syarat taubat, lan tasihha taubatuhu, maka tidak sahlah taubatnya. Mesti tiga-tiga ni berjalan serentak. Jadi kalau kita melanggar syarat-syarat taubat tu, kena taubat barulah. Kena taubat baru, kena istighfar baru, dan kena mulakan hidup baru kita lah, tuan-tuan. Dan jangan kita berputus asa daripada taubat, daripada istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kanati maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin. Saya baca dulu tuan-tuan, untuk lain kali kita akan syarah satu persatu kalimah. Jadi saya baca dulu teks kitab ini. Dan jika sekiranya maksiat berkait rapat dengan anak Adam, tata'allaqu bi adamiyyin, berkait rapat dengan anak Adam. Sebagai contohnya, kita menuduh dia dengan tuduhan yang palsu, tuduh qazaf, tuduh zina, ataupun mengambil barang orang, mengambil hak orang. Fa syurutuha arba'atun, maka syarat taubatnya adalah 4 perkara. Hazihi salah satu. Ini 3 perkara yang telah disebut tadi. Yang pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, hendaklah kita menyesal terhadap dosa yang kita buat. Yang ketiga, kita berazam. Itu 3 perkara. Maka tambah lagi 1 perkara. Apa dia? Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Jika sekiranya berkait rapat dengan hak anak Adam, hak orang, maka hendaklah kita kembalikan hak sahibunya, sahibuha, hak kepada orang tersebut. Maknanya kalau kita telah mengambil hak orang, kita hendaklah mengembalikan hak tersebut kepada tuannya. Fa in kanat malan, sebagai contohnya dia kata, kalaulah kita ambil duit, bagi contohnya. Au nahwuhu, ataupun selain daripada duit lah. Kita ambil barang ke, kita ambil duit ke, sebagai contohnya kita jumpa duit, ya tak? Keluar daripada masjid, tiba-tiba jumpa seketul duit, tuan-tuan. Buka-buka tengok 1000. Ya Allah, banyaknya duit ni.
Jadi tuan-tuan, apabila kita ambil, bermakna tanggungjawab duit tersebut terletak pada diri kita. Tak? Kalau kita ambil, dia terletak di atas batang leher kita. Kalau kita tak ambil, tuan-tuan, tak ada tanggungjawab kita. Tak ada tanggungjawab kita. Tapi kalau kita ambil je, tuan-tuan, maka tanggungjawab terletak pada diri kita. Cuma ulama' kata, kalaulah kita tak ambil, duit tu boleh hilang ke tak? Tak. Jadi andai kata duit tadi mungkin boleh hilang, maka kita boleh ambil. Dan hendaklah dibuat pengisytiharan 4 minggu sembahyang Jumaat dekat masjid. Itu contohnya, tuan-tuan. Zaman sekarang ni mudah lah kan? Masuk dalam WhatsApp, Telegram, masuk dalam Facebook, buat pengumuman sebulan lah. Jika sekiranya tidak ada, adakah menjadi hak kita? Tidak. Hendaklah kita dermakan atas niat sedekah untuk tuan dia. Itu dia syarat dia. Tak boleh jadi hak milik kita, tuan-tuan. Kalau buah pula, jumpa buah, tuan-tuan. Tak. Buah durian musangking. Tak. Oi, saya ni kalau aku tak ambil, orang kebah. Tak boleh lah macam tu niat. Tak. Kalau aku tak ambil, buah ni rosak, tu tak apa. Tak. Jadi niatlah kita ambil, kita nak bagi sedekah, ataupun kalau kita nak makan, kalau jumpa dengan tuan dia, dan setelah kita istihar pun, tak boleh nak istihar dah, tuan-tuan. Buah musangking ni tak lama, 2-3 hari je rosak lah, seminggu rosak lah, tuan-tuan. Jadi kita wasak lah apa benda yang sepatutnya, lepas daripada tu boleh kita makan. Dengan niat bahawa kita makan tadi, jika sekiranya ada tuannya yang menuntut, maka hendaklah kita membayar ganti ruginya. Niat macam tu. Tak boleh kita ambil jadi hak milik kita. Perkara yang melibatkan makanan yang merosakkan, boleh kita ambil, kita manfaatkan, kita bagi sedekah ke, kita makan ke, dengan niat sedekahnya adalah untuk tuan yang hilang tadi. Dan juga jika sekiranya dia datang menuntut, wajib ke atas kita membayar balik. Kita jumpa duit 1,000 sebagai contohnya, kita buat pengumuman. Dalam tempoh sebulan tak ada orang nak menuntut, kita pun bagilah ke Tok Imam ke ahli jawatan kuasa masjid, masuk dalam tabung masjid lah, tuan-tuan. Lepas daripada sebulan, tuan-tuan, tiba-tiba dia datang tuntut. Dia kata awak jumpa duit saya. Dah sebulan lebih dah. Saya nak balik lah duit tu. Tuan-tuan, tak boleh pergi jumpa dengan ahli jawatan kuasa masjid, minta balik duit 1,000 tu, keluar balik dalam akaun masjid, saya nak bagi balik kepada tuan dia. Tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan kena keluar duit poket tuan-tuan untuk membayar balik. Itu dia syarat dia, tuan-tuan. Sebab itulah barang yang melibatkan dengan manusia ni, dosa yang melibatkan manusia ni yang paling payah, tuan-tuan. Kita ambil barang macam tu saja, datang ke masjid ni ambil barang, tak minta dengan orang yang menjaga barang, dengan tok siap, tok sidang ke, tok apa ke, pengusi ke, kita ambil macam tu saja. Kena minta izin, tuan-tuan. Jadi kalau ambil dahulu, ahli jawatan kuasa tak ada, apa semua tak ada, dengan beranggapan bahawa kalau kita ambil tadi, dia tidak mengurangkan apa-apa nilai. Selepas daripada ni, bila jumpa aku nak beritahu, itu tak apa. Tetapi hukum asalnya adalah tidak boleh. Dan kita terikat dengan dosa dan pahala semasa kita ambil tadi. Sebab itulah kena minta izin terlebih dahulu. Walaupun kita menggunakan ping orang, dekat pejabat kita menggunakan ping orang, kena minta izin, tuan-tuan. Orang ni payah, melibatkan dosa kita dengan manusia ni payah, tuan-tuan. Kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah untuk Allah ampun. Sebab itulah diceritakan bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia duduk tengah, tuan-tuan, buat kira-kira menguruskan hal ehwal negara dia, tuan-tuan. Tiba-tiba anak dia masuk. Bah, boleh bercakap tak, bah? Abah dia tanya, urusan apa ni? Urusan peribadi ke, urusan keluarga ke, urusan negara? Dia kata urusan peribadi. Lalu dipadamkan lampunya. Lalu anak dia tanya, kenapa dipadamkan lampu? Dia kata sebab duit lampu ini adalah duit negara, duit rakyat. Sampai ke peringkat begitu, tuan-tuan. Bagaimana salafus soleh mereka menjaga hak yang berkait rapat dengan negara dan juga rakyat.
Jadi kata Imam Nawawi, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, jika sekiranya maksiat berkait rapat dengan hak anak Adam, fa syurutuha arba'atun, maka syaratnya 4 perkara. Hazihi salah satu 3 perkara ni telah kita sebut tadi. Wa an yabra'a min haqqiha sahibuha, dan yang keempatnya ditambah satu lagi, hendaklah kita kembalikan hak kepada tuannya. Wa in kanat malan, jika sekiranya melibatkan duit, au nahwu, ataupun barang-barang lah, radduhu ilaihi, maka hendaklah kita kembalikan barang tersebut kepadanya. Wa in kana hadda, jika sekiranya yang melibatkan had ni maksudnya hukum kisah, hukum sebab. Hukum kisahnya kalau bunuh orang, kalau cederakan orang, kena cederakan balik. Sebab tu di Arab Saudi tuan-tuan, yang melibatkan hukum had ni tuan-tuan, nak jatuh hukuman pancung dah tuan-tuan sebab bunuh orang tadi. Maka ketika itulah sultan tadi dia akan bawa keluarga yang menjadi mangsa pembunuhan tadi. Nak jatuh hukuman dah ni tuan-tuan, nak angkat parang dah ni, nak potong kepala ni tuan-tuan. Maka saat akhir ketika itu takutlah si keluarga tadi berubah. Awak nak maaf ke tak? Awak nak maaf ke tak? Awak nak maaf ke tak? 3 kali tanya. Kalau dia kata la, jatuh lalu lah tuan-tuan, putus penggal kepala lah. Tapi jika sekiranya keluarga tak ditengok kesian pula, tengok pedangnya, tengok orang tu diikat kepalanya tuan-tuan, diletak dia punya penutup kepala dengan guni tuan-tuan, berubah hati, aku maafkanlah, tak apa, aku maafkan, selesai tuan-tuan. Selesai, bayar diah 100 ekor unta. Tu contohnya 100 ekor unta biasanya dia tuan-tuan, bayar balik ganti rugi dengan nyawa tadi. Bayangkan jika sekiranya dibunuh itu tuan-tuan adalah seorang bapa yang tanggung 7 orang anak, 9 orang anak, macam dengan saya 9 orang anak, hilang sumber pendapatan. Cukup tak dengan 100 ekor unta tadi? Tak cukup. Hilang kasih sayang, hilang sumber pendapatan, hilang suami, hilang ayah, segala-galanya hilang. Jadi sebab itulah hak yang berkaitan dengan hukum hudud ni adalah hak manusia. Bukan hak Allah. Bukan hak Allah, hak manusia. Manusia boleh memaafkannya dan manusia tidak boleh memaafkannya, dan hukuman mesti dilaksanakan. Contohnya mencederakan orang, membutakan orang, buta orang balik ya. Kecuali orang yang dibutakan tak apalah, bayar je, bayar ganti rugi. Operate mata ni berapa? 500,000. Bayarlah 500,000. 50,000 katakan, bayar 50,000 tuan-tuan. Tak payah dibutakan balik. Ini hak yang berkaitan dengan anak Adam. Wa in kana haddun qazfin, contohnya hak yang melibatkan qazah. Qazah ni apa dia? Qazah ni tuduh wanita ataupun lelaki yang suci yang berzina dalam keadaan dia tidak mampu untuk membawa dia punya bukti. Contohnya, anak ni bukan anak aku ni. Dia kata ke isteri dia, aku putih, keturunan aku putih comel, yang keluar ni hitam legam macam negro. Tak. Makna kalau dia kata macam tu tuan-tuan, dia telah menuduh isterinya sebagai zina. Benda ini pernah dibawa kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tanya dia, kamu kerja apa? Dia kata, aku pengembara. Aku mengembala lembu, kambing, unta. Lalu Nabi kata, ada tak dalam anak-anak unta, lembu, kambing yang kamu bela tak dipelik sikit? Dia pun sebutlah. Dia kata memang ada lah. Mak dia, ayah dia, muka dia ke tak? Tak sama muka. Kamu ingat balik, kamu dah mengembala kambing, lembu ataupun unta, anak unta ni, ingat balik berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ada tak datuk nenek moyang dia orang wanita? Ingat balik, ya ada. Macam itulah kata Nabi berkaitan dengan manusia. Ada tuan-tuan, genetik datuk nenek moyang tu mari balik tuan-tuan. Walaupun dah berapa keturunan dah cucu cicit dia datang balik. Dia datang balik. Sebab itulah dalam Islam kita tidak digalakkan kahwin sepupu. Saya tengok ada beberapa kes yang kahwin sepupu tuan-tuan, ada yang bahagia, ada yang okeylah.
anak cerdik apa semua sekali, tetapi kalaulah keturunan tak dia ada penyakit, dia akan balik semula, dia akan bergabung balik genetik tadi, tuan-tuan. Ini berkaitan dengan ilmu genetik lah. Maka jika sekiranya melibatkan hukum qazah au nahwuhu ataupun contoh yang lain lah, makanahu minhu, maka hendaklah dia melibatkan barang, hendaklah kita pulangkan balik. Melibatkan qazah, hendaklah kita tarik balik. Au talabal afuhu, ataupun kita minta maaf lah, kita minta maaf. Kalau tidak, dikenakan hukuman hak lah 80 kali sebab. Wa in kana ghibah, dan jika sekiranya ghibah ni apa? Mengumpat. Kita duk mengumpat, tuan-tuan. Jadi zaman sekarang ni banyak kita mengumpat melalui WhatsApp, melalui Telegram, terima berita terus kita forward aja. Taubatun, istahallahu minha, maka hendaklah kita minta halal daripadanya, minta maaf daripadanya. Dulu aku pernah kata kamu sekian-sekian, nak minta maaf lah. Jadi kalau tak minta maaf, tuan-tuan, itu hak dia lah. Jadi kita dengan dia selesai dah. Dia dengan kita tu terpulang lah, tuan-tuan. Wa yajibu an yatuba min jami'iz zunub. Maka kata Imam Nawawi lagi, maka wajiblah kepada kita untuk bertaubat semua dosa-dosa. Sama ada dosa kecil, dosa besar, dosa yang melibatkan kita dengan Allah, dosa yang melibatkan kita sesama manusia. Wa in taba min ba'daha, dan jika sekiranya kita telah bertaubat sebahagian daripada dosa, sahhat taubatuhu inda ahlil haq, maka sahlah taubat kita di sisi ahlil haq. Maknanya, tuan-tuan, ketika mana kita nak taubat tu tak boleh kita kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, aku nak bertaubat, macam tu saja tak boleh. Kita kena reflect balik, kita kena refleksi balik, kita kena ingat balik satu-satu, hari ni aku nak taubat, di mana aku ambil aku tinggalkan sembahyang. Lepas tu kita pun nak taubat di mana kita ni durhaka kepada ibu bapa kita. Lepas tu yang ketiga, kita bertaubat sekian. Kena satu-satu, tak boleh kita taubat secara umum. Dia tak akan berlaku kalau kita bertaubat secara umum, tuan-tuan. Kita kena sebut satu-satu. Sebab itulah kata Imam Nawawi, fa in taba min ba'daha, kalaulah kita bertaubat sebahagian daripada dosa-dosa tersebut, yakni kita ingat balik dosa-dosa kita, lalu kita tak nak dah buat dosa tersebut, berazam untuk meninggalkan dosa tersebut, maka sahlah taubatnya indal ahlil haq min zalika, yang demikian itu zambing akan dosa-dosa tersebut. Wa baqiya alaihil baqi, tetapi hak baki itu macam mana? Hak baki itu seterusnya kita kena ingatlah, dan kita kena istighfar, kita kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah syarat taubat yang disebut oleh Imam Nawawi. Pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesal akan perbuatan dosa. Yang ketiga, berazam untuk tidak lagi mengulangi akan dosa. Dan jika sekiranya melibatkan dengan hak anak Adam, maka kembalikanlah hak anak Adam tadi, ataupun kita minta halal ajalah, tuan-tuan. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau hak anak Adam tadi melibatkan orang Cina, orang bukan Islam, hukumnya apa, Ustaz? Contoh macam ni lah, Ustaz. Saya dulu buat rumah, Ustaz, tukang rumah, dia kata. Kadang-kadang ambil barang kedai Cina, kedai Cina. Cina tu percaya sangat. Dia tak payah rekod, tak payah apa dah. Dia sangat baik dengan orang Melayu duduk kat kampung. Dia ada dia punya kedai kayu dah, kedai-kedai perabot. Paku-paku apa semua sekali kita ambil barang-barang dekat dia dah, sampai kau dia percaya dan dia ingat. Tapi sejak akhir-akhir ni, oleh kerana dia dah tua, dia tak ingat dah. Kita pergi kedai dia pun tak sebut dah. Jadi saya ingat dia halal lah, Ustaz. Boleh tak, Ustaz? Saya tak bayar. Saya pun tak nak sebut dah. Saya kata setiap dosa yang melibatkan anak Adam, wajib kita bertaubat dan kita kena kembalikan hak dia. Maknanya kita kena bayar lah. Dia bukan Islam, Ustaz. Walaupun bukan Islam, kadang-kadang dia tipu juga kita, Ustaz. Dia kata tak ada untung, padahal dia untung banyak. Itu style orang Cina lah kata. Walaupun orang bukan Islam. Ada seorang lagi, tuan-tuan, Ustaz, dia kata saya ni geran sungguh toke getah ni, Ustaz. Dia kata dia selalu tipu kita. Dia kata tak ada untung lah, hari ni getah murah lah, dia ambil murah, padahal di kedai lain mahal.
Dah. Biasalah sebab dia kontrol kawasan tersebut, dia monopoli kawasan tersebut. Satu hari ustaz saya bawa getah lebih kurang. Saya satu hari ustaz saya tak ada duit sangat. Getah saya pun dah kena curi dia kata. Getah. Pok getah. Getah. Apa ni dia panggil skrak tu. Kena curi dia kata. Dah. Masa gawak-gawak orang curi getah, ya Allah ustaz. Biasanya kalau satu guni tu dapatlah dekat dengan 100. Nah. Jadi saya tak ada duit sangat. Saya pergi ke kedai Cina tadi. Saya tengok Cina tadi duk sibuk, duk urus dia punya bayaran kepada pelanggan. Tiba-tiba saya tengok ada seguni getah dalam kedai dia dekat dengan penimbang kebesar zaman dulu tuan-tuan, penimbang besar. Saya pun akak dia punya getah tu, saya letak letak atas penimbang. Token ni berapa token ni? Dah 70 kilo 75 kilo ni token. Token kata ya. Keluarkan bil tu. Dah. Adakah saya kena bayar balik? Kena minta halal. Saya kata kena bayar balik lah, minta halal. Dia selalu tipu kita ustaz. Tipu tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah kafir dah. Bagi dia dosa pahala dia tak ada. Tapi kita orang Islam tetap ada dosa. Ada juga perangai macam tu tuan-tuan ya. Dia pergi ke kedai, dia nak perkenalkan Cina. Dia kata hari ni aku nak perkenalkan Cina. Dia selalu nak tipu aku nak tipu dia pula hari ini. Dia ambil getah satu guni tu tuan-tuan. Cina tu duk sibuk, token tu duk sibuk menguruskan dia punya pelanggan. Dia ambil, dia letak atas penimbang besar tu tuan-tuan. Degong dia letak. Token ni berapa ni token? 75 kilo ni token. Berapa hari ni harga getah? Dah. Okey dah kira. Keluarkan duit. Jadi tuan-tuan itulah dia. Sama ada Islam ke bukan Islam ke, berkaitan dengan anak ada ni tuan-tuan payah. Maka Imam Asmawi telah menambahkan 2 lagi syarat. Imam Asmawi ni adalah imam yang datang selepas daripada Imam Nawawi lah. Asmawi dia panggil. Dia daripada mazhab Syafi'i kita jugalah. Yang pertama, jika sekiranya melibatkan tempat, melibatkan orang, melibatkan pekerjaan, melibatkan jemaah, kumpulan, maka tinggalkanlah tempat tersebut, orang tersebut, pekerjaan tersebut, jemaah tersebut. Cari kehidupan yang baru. Dan jika sekiranya melibatkan kerja, tinggalkanlah kerja tersebut. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang keenam, taubat tadi adalah kerana Allah, bukan kerana gawat ekonomi, bukan kerana isteri suruh, bukan kerana tok iman suruh. Biarlah kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 syarat yang disebut oleh Imam Nawawi, ditambahkan lagi 2 lagi syarat. Ataupun 4 syarat yang melibatkan dengan manusia, tambah lagi tuan-tuan, jadi 6 semua sekali. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesiapa yang berdosa wajib bertaubatlah. Dan 2-3 hari lepas, kita umat Islam digemparkan dengan berita seorang wanita Muslim Malaysia kita ni yang bernama Lili Najwa Anwar Hussein Siddiqui. Nama pun dah pelik dah. Siddiqui ni mungkin keturunan Pakistan, India dah kot. Dia ni pemain hoki lah Malaysia. Berkenal lah dengan pemain hoki daripada India. Yang beragama Sikh. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam suasana kita tak boleh nak pergi ke luar negara ni, macam mana dia boleh lepas pergi ke luar negara dan kahwin dekat sana, dekat India. Jadi kalau mengikut video upacara perkahwinan mereka tu tuan-tuan, mirip agama Punjabi, dan ditularkan di dalam masyarakat kita. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih saya turutkan, buang emak buang agama kerana kasih saya turutkan. Itulah hebatnya orang Melayu kita dahulu berseloka tuan-tuan, melangkaui zaman, masa dan tempat. Ternyata sudah menjadi realiti kepada anak bangsa kita. Itu yang diketahui. Yang tidak diketahui macam mana. Buang emak, buang agama kerana kasih saya turutkan. Kita masih lagi ingat kisah Aisyah Bukhari dan Lina Joy. Tu mungkin lain kali saya ceritalah. Memang saya dengar sendiri tuan-tuan daripada peguam yang handle kes
Lina Joy ni dalam satu muktamar. Dah. Apa tu nama dia, siapa dia punya peguam dia tu? Dia nama apa dah tak ingat. Zulkifli Nordin. Sebelum dia terlibat dengan politik, sebelum dia masuk bertanding Parti Keadilan dekat Lunas, Pulau Pinang. Jadi persoalannya masih lagi Islam ataupun tidak beliau ni. Jadi tuan-tuan, dalam Islam qadi perlu siasat dan berhak untuk putuskan hukuman. Bagi kita ni, kita boleh bicarakan dari sudut hukum hakamnya sahaja. Zahirnya dalam Islam ni tuan-tuan, haram kita sujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya berdosa besar dan wajib bertaubat. Nah, sujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta sujud kepada mak sendiri pun tak boleh. Kepada ibu bapa pun tak boleh tuan-tuan. Hukumnya adalah haram. Itu namanya sujud hormat. Dan jika sekiranya sujud dengan tujuan ubudiyah ataupun ibadat, jatuh murtad. Itu dia. Dan tak perlu tunggu permohonan untuk jadi murtad. Tak perlu pergi ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, aku nak murtad, tak payah dah. Tuan-tuan, dengan amalan tersebut dah jatuh murtad dah. Jadi melihat kepada tingkah laku, tanda-tanda zahir dari sudut hukumnya dan ciri-ciri kekufuran, memang adalah ciri-ciri kekufuran. Tetapi kita tidak boleh menghukum. Yang boleh menghukumnya adalah qadi, tuan-tuan. Jadi sehingga kini beberapa fakta masih belum disahkan. Yang pertama, adakah pengantin lelaki tersebut sudah memeluk agama Islam? Kerana tiada keterangan